Baik, kita terus lagi. Wa kana al-Quran, muka surat yang ke-36 pegang yang kedua tu. Wa kana al-Quranu yanzilu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayahfazuhu wa yuballighuhu lin-nas. Quran itu telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah menghafalkannya, menghafalkan Quran. Nabi hafal Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Wa ya'muru kuttabal wahyi bikitabatin. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, mengarahkan para penulis wahyu untuk menulis ayat-ayat Quran. Wa yadulluhum ala mawdhi'il maktubi min suratihi. Dan Nabi menunjukkan, Nabi tunjuk tempat al-maktubu min suratihi. Ayat tersebut mesti ditulis di tempat yang mana. Maknanya Nabi telah tunjuk. Okey, ayat ni tulis pada surah ni. Kerana kita tahu bahawa ayat Quran itu dia turun secara berselera. Dia tidak mengikut susunan surah. Boleh jadi surah ni tak sempurna lagi turun. Tapi telah turun ayat daripada surah lain. Kemudian turun daripada surah lain pula. Jadi berselera. Tidak seperti mana yang ada pada mushaf pada kita pada zaman sekarang ni. Sebab tu Nabi menunjukkan tulis ayat ni pada surah sekian-sekian. Baik. Maka dia kata fayaqulu lahum, maka Nabi kata kepada kutabul wahyi, kata kepada mereka, da'u hadhihi surata bijanibi tilka surah. Letakkan surah ini di sebelah ataupun selepas daripada surah ni. Maknanya surah ni selepas daripada surah ni ataupun surah ni sebelum daripada surah ni. Nabi sebut begitu kepada para sahabat, kepada penulis wahyu. Wad'u hadhihi al-ayata fil mawdhi'i alladhi yadhkuru fihi kadza wa kadza, dan letakkan ayat ini pada surah sekian-sekian. Itu maksud Nabi kata maksud Nabi menunjukkan kepada para kutabul wahyi untuk menulis ayat pada tempat dia. Wa minas sahabati man kana yaktafi bitalaqqihi min fihi sallallahu alaihi wasallam fayahfazhu. Dan ada di antara sahabat yang bertalaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mulut Nabi sendiri dan menghafalkannya. Jadi kita kena ingat bahawa sahabat ini dia ada beberapa peringkat lah. Beberapa peringkat. Maka antara sahabat ada yang memang membaca ataupun bertalaki, belajar Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi antara sahabat yang Nabi bagi pengiktirafan dalam ilmu Quran ini adalah Ubay bin Ka'ab dan juga Abdullah ibn Mas'ud. Jadi dua orang ni antara sahabat yang Nabi percaya dan Nabi bagi tugasan untuk mengajarkan sahabat yang baru masuk Islam. Kerana setengah sahabat yang baru masuk Islam, maka dia tidak akan belajar dengan Nabi. Sebab kalau semua sahabat ni yang ada ratus ribu nak belajar Quran dengan Nabi, tak sempat lah. Maka antaranya ada sebahagian sahabat yang baru masuk Islam, yang lewat sikit masuk Islam, maka dia akan belajar dengan sahabat-sahabat yang telah lama dah. Maka ada antara sahabat ni dia belajar dengan sahabat yang lain. Baik. Wa minhum man kataba surata awil ayati awis suwara. Ada di antara sahabat yang telah menulis surah ataupun telah menulis ayat ataupun surah. Kalau surah tu satu surah. Kalau suar banyak surah. Jamak lah. Wa minhum man katabahu kullahu aw hafizahu. Dan sebahagian sahabat lagi ada yang telah menulis Quran ini secara semuanya. Maknanya semua ayat ni ada antara sahabat yang tulis ayat-ayat tersebut dan menghafalkannya, hafalkan semua Quran. Wa kanu yaktubunahu fil asabi, dan mereka telah menuliskan Quran itu pada asab. Asab iaitu kulit pokok lah. Al-asabi kulit pokok. Jam'u asib wa huwa jaridatun nakhli, kulit pokok tamar. Kanu yakshituna al-khawsa wa yaktubuna 'ala at-taraf al-'arid, iaitu kulit daripada kayu ataupun batang tamar itu mereka kikis, mereka kikis dan mereka
inilah buangkan sebelah isi tu, sebelah dalam tu, sehinggalah jadi satu kepingan yang elok untuk dijadikan tempat menulis. Dan wayaktubuna ala tarafil arid, dan mereka menulis pada hujung yang melintang. Maknanya inilah daripada hujung ke hujung gitulah. Maknanya petak tu kulit pokok yang di berbentuk segi empat ataupun berbentuk panjang dan sebagainya, mereka tulis di antara hujung ke hujung tadilah. Lebih kurang gitulah maksud dia, ala tarafi al-arid, pada hujung yang melintang. Dan juga ditulis juga pada likhaf, iaitu batu, kepingan batu. Jam'u lakhfah bi fathil lam wa sukunil kha'i wa hiya al-hijaratur riqaq. Iaitu hijarah ar-riqaq, iaitu kepingan batu yang nipis. Batu yang nipis. Itu masuk al-likhaf. Kemudian ditulis juga pada ar-riqaq, jam'u raq'ah wa hiya takunu min jildin aw waraqin aw ghairi. Lembu ke ataupun unta ke. Biasa lembu, kalau biasa siapa yang pernah sembelih lembu ataupun pernah lapor pada hari raya korban dan sebagainya, kita akan jumpa satu tulang yang besar lah. Kita panggil tulang kipah dah. Jadi itu masuk nizamul aktaf, tulang bahu. Jam'u katif wa huwa 'idhamu 'aridun fi katfil hayawan, kanu yaktubuna fihi liqillatil qaratis 'indahum. Jadi bahu ni, tulang bahu ini iaitu satu tulang yang terbentang ataupun satu tulang yang besar lah, kita kata pada bahu haiwan. Dan mereka tulis di situ kerana qillatil qaratis, kerana sikitnya kertas. Qaratis ni kertas lah, jamak pada kertas nah. Jadi kita bahasa Melayu pun kita pinjam daripada bahasa Arab, iaitu kertas ni. Jadi kerana sikit kertas, mereka menggunakan ini sebagai tempat untuk menulis. Wal adla' jam'u dala' wa huwa 'azmul janin. Sama juga ditulis pada adla' ini adalah tulang-tulang rusuk. Diguna juga untuk menulis. Baik. Habis bab tu dah. Kemudian masuk pada orang-orang yang masyhur dengan penulisan Al-Quran. Walladzina ishtaharu bi kitabatil Quran baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Abu Bakr Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib, khulafa ar-rasyidin yang empat tu. Wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aban ibn Sa'id wa Khalid ibn al-Walid wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa Thabit ibn Qais wa ghairu haula'i min ajilla'i as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat ramai lagi lah. Jadi ni antara sahabat-sahabat yang masyhur yang telah disebut dalam kitab ni. Walam yanqadhi ahduhu sallallahu alaihi wasallam illa wal Qur'anul Karim maktubun kulluhu. Dan tidak berlalunya zaman ataupun tidak berlalunya hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Quran itu ditulis secara sepenuhnya. Jadi semua wahyu yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ditulis oleh para sahabat. Tidak ada ayat yang tidak ditulis. Maknanya tidak ada ayat Quran ni ditulis selepas daripada kewafatan Nabi. Tak ada. Jadi ia menjadi satu syarat jugalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar ketika mana nak menghimpunkan Quran. Antara syarat dia mestilah ayat itu ditulis pada zaman Nabi. Maknanya selepas Nabi wafat, kalau sahabat baru tulis, maka dia tidak terima lah sebagai satu Quran. Kerana boleh jadi berlakunya penambahan. Maka sebab itulah kata sini, semua ayat Quran itu ditulis pada zaman atau pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biadi annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahidin. Walaupun begitu, sesungguhnya Quran ini tidak dikumpulkan pada satu tempat. Tidak dihimpun pada satu, walaupun dia ditulis secara keseluruhannya. Wala murattabus suwar, tidak ditulis mengikut susunan surah. Wa innama lam ya'murir rasuli bijam'il Qur'ani fi mushafin wahidin li'anna ihtimam as-sahabati innama kana yahfazuhu wastidharah. Baik. Akan tetapi Nabi SAW, sungguhnya maknanya kenapa tidak dihimpunkan dalam satu tempat? Karena Nabi SAW tidak menyuruh,
Tidak menyuruh para sahabat ni untuk tulis dalam satu tempat. Oleh kerana perhatian ataupun ihtimam, fokus pada waktu itu, sahabat pada waktu itu adalah nak hafal dan nak jaga Quran itu. Hafalah yang pentingnya. Sebab itulah Jama'ul Quran ini, pengumpulan Quran ini, dia ada dua lah. Satu mahfuzun fis sudur, yang kedua maktubun fis tutur. Mahfuzun fis sudur iaitu dihafal di dalam dada, dan satu lagi maktubun fis sutur, ditulis di dalam kertas-kertas, lembaran-lembaran. Itu Jama'ul Quran. Cumanya yang kita nak fokus pada Jama'ul Quran pada zaman Abu Bakar dan Uthman ini adalah maktubun fis sutur, yang ia berbentuk tulisan. Adapun yang ada hafal tu, yang tu kita tak bincanglah. Baik. Wa aidan lamma kana yataraqabu min wurudi ziyadatin aw nasikhin aw nasikh li ba'd ahkamihi aw tilawatihi. Dan juga kenapa tidak dihimpunkan dalam satu tempat, kerana Nabi dan sahabat ni masih lagi menanti-nanti, menunggu-nunggu min wurudi ziyadah, adanya pertambahan. Maknanya wahyu pada ketika itu sedang turun lagi, adanya tambahan-tambahan wahyu, ataupun adanya ayat-ayat yang nasikh li ba'di ahkami, ada ayat-ayat yang memadam hukum-hukum yang sebelum ni, ataupun ayat-ayat sebelum ni. Jadi ada setengah ayat itu dia turun kemudian dan dia memadam ataupun menghapuskan hukum dan juga ayat-ayat yang sebelum daripada itu. Sebab itulah ayat-ayat yang dipadam, antaranya ayat-ayat berkaitan dengan hukum bagi penzina, orang yang berkahwin, orang yang berzina dan dia telah berkahwin, dia dihukum rejam. Jadi hukuman rejam ini termasuk dalam hukuman hudud. Hukum rejam ni tak ada dalam Quran yang 30 juzuk kita ni pada hari ini. Tapi dia ada pada ayat yang telah dipadamkan, telah dimansuhkan. Tetapi hukum dia masih lagi kekal. Itu kita belajar ulumul Quran, dia ada hukum yang ayat yang dipadam tetapi hukum dia masih lagi kekal. Ada di sana ayat yang ada tilawahnya ada dalam Quran tapi hukum dia tu telah dipadamkan dengan ayat lain. Jadi semua tu perlu kepada nilah pelajaran yang lebih mendalam lah. Cuma kita nak sebut sini, sahabat-sahabat ni Nabi masih lagi menanti dengan adanya tambahan dan pengurangan. Oleh kerana itu dia tidak tulis dalam satu tempat. Falamman qada nuzuluhu biwafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana selesai penurunan Quran dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amnu tawaqqu'in nasxi, dan apa dia panggil, aman daripada berlakunya kita kata penghapusan dari sudut ayat ataupun dari sudut hukum. Alhamallahu al-khulafa ar-rashidin jam'ahu fi makanin wahidin wafa'an biwa'dihi as-sadiq bidhamani hifdhihi ala hadhihi al-ummah. Maka ketika mana lepas daripada itu, Allah telah mengilhamkan khulafa ar-rashidin untuk menghimpunkan Quran dalam satu tempat sebagai wafa'an, sebagai satu janji, sebagai satu kita memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk nak menepati wafa'an biwa'dihi, menepati janji Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, iaitu apa dia, bidhamani hifdhi, iaitu jaminan Allah akan menjaga, jaminan Allah akan menjaga Quran itu ala hadhil ummah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Quran ini diturunkan oleh kami, kata Allah, dan kami akan jaga, Allah akan jaga. Jadi itu adalah janji Allah. Maka Allah telah mengilhamkan khulafa ar-rasyidin supaya menghimpunkan dalam satu mushaf untuk menjaga Al-Quran daripada hilang dengan wafatnya para sahabat yang menghafal Quran. Fakana ibtida'u dhalika ala yadi Siddiq bimashwarati Umar kama sayati. Maka penghimpunan ataupun pengumpulan Quran itu berlaku pada zaman Abu Bakar Siddiq dengan mesyuarat dan perbincangan dia dengan Sayyidina Umar, seperti mana yang akan datang. Dia akan sebutlah dalam tajuk selepas daripada itu. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'arida Jibril bil Qur'ani marratan fi syahr Ramadan min kulli 'amin. Nabi telah membentangkan kepada Jibril Quran
atau Nabi telah membacakan Quran kepada malaikat Jibril? Hmm. Sekali pada bulan Ramadan. Marratan fi syahri Ramadan fi kulli 'am. Falamma kana al-'am alladhi qabada fihi 'aradahu bihi marratan. Ketika mana tahun akhir sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah membentangkan atau membacakan Quran dengan malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Rawal Bukhari an Fatimah radhiyallahu anhuma qalat أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة. Nabi kata Sayyidatina Fatimah kata Nabi ini telah baca Quran dengan malaikat Jibril ni atau membentangkan Quran pada setiap tahun sekali. Nah, pada bulan Ramadan lah makna dia. Wa annahu a'aradani. Nabi kata apa? Nabi mengatakan bahawa Jibril ni akan membentangkan Quran kepada Nabi kepada aku. Yu'aridani tu. Kana Jibril yu'aridani bil Quran. Malaikat Jibril akan membentangkan kepada aku Quran, akan membaca kepada aku Quran sekali pada setiap tahun pada bulan Ramadan. Wa annahu wa'aradani al-'ama marratain. Pada tahun ni, Nabi kata pada tahun waktu kewafatan aku ni ataupun pada tahun ini, malaikat Jibril telah membentangkan kepada aku marratain 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali. Dan tidaklah aku berpandangan ataupun melihat bahawa ajal aku ni telah dekat lah. Kata Nabi ajal aku tak lama dah. Kerana tu tanda lah. Malaikat Jibril turun 2 kali. Baik, habis perbahasan itu. Wal khulasatu anna al-Qur'ana kana maktuban kullahu fil ahdin nabawi. Dan khulasah dia adalah Al-Quran itu ditulis secara keseluruhannya pada ahd nabawi. Walakinnahu lam yakun majmu'an fi mushafin wahidin. Akan tetapi tidak dihimpunkan pada mushaf yang satu. ولا مرتب السور بل كان مفرقا في العصب والرقاع وغيرها كما تقدم. Bahkan dan dia juga tidak disusun susunan surah, bahkan berselerok pada kulit pokok, pada kulit binatang dan selain daripadanya seperti mana telah kita sebut tadi. Wa kana mahfuzan fi suduri sahabati illa anna minhum man kana yahfazuhu kullahu limulazamatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam kal khulafa'il arba'ati wa ghairihim. Dan para sahabat ni ataupun Quran itu mahfuzan, Quran itu dihafal pada sudur, pada dada-dada para sahabat. Melainkan ada di antara mereka yang menghafal secara keseluruhan Quran disebabkan mulazamah, berterusan mereka ni bersama dengan Nabi, suhbah dengan Nabi seperti mana khulafa' arba'ah. Wa minhum man kana yahfazu mu'dhamahu. Dan ada sebahagian sahabat yang menghafal tidak semua tapi kebanyakan surah. Wa minhum man kana yahfazu ba'dahu. Dan ada sebahagian sahabat yang telah menghafal sebahagian daripada Quran. Baik. Habis Quran pada zaman Nabi SAW. Kita akan masuk pengumpulan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan sebab-sebab dia. Kenapa Quran itu Khulafa' ar-Rasyidin pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengambil keputusan lepas berbincang dengan Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Abu Bakar yang menjadi khalifah pada waktu itu mengambil keputusan untuk mengumpulkan Quran. Jadi dia ada sebab-sebab dia tersendiri yang akan kita baca pada kelas yang akan datang, iaitu pada minggu depan lah, pada hari Khamis minggu depan. Jadi dia agak panjang sikit. InsyaAllah kita boleh cepatkan lagi dengan ambil isi-isi poin-poin penting dan kita boleh baca kitab secara laju sikit lah. InsyaAllah. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Untuk live di Facebook berlaku sedikit masalah lah. Untuk video pertama tadi mati dah tengah video tu, tiba-tiba terkeluar. Jadi terpaksa buat live yang kedua. Jadi kelas kali ini ada, kita panggil apa, 2 video lah, 2 siri. Untuk Telegram tak ada masalah. InsyaAllah kita akan post dalam grup sebagai rakaman untuk sahabat-sahabat semua murajaah balik lah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah selesai untuk hari ini.
apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.